Kemudian kita tengok pula apa kata para ulama. Dah habis dah ni, hujung-hujung dah. Muka surat 19. Kita ada satu kaedah dalam agama Islam ni, kalau satu dua orang ulama cakap benda tu boleh jadi salah. Tapi kalau rata-rata ulama bersepakat, hampir-hampir mustahil salah. Mustahil ulama bersepakat dalam perkara yang salah. Itu kaedah dia. Sekarang kita tengok para ulama yang mengkaji tentang Luqman. Muka surat 19. Yang pertama kita nak tengok Luqman ni hidup zaman yang mana. Sokrates kita tahu dah, zaman 400 tahun sebelum Masihi, sebelum zaman Nabi Isa. Kata Ibnu Kathir, Luqman ni hidup zaman Nabi Daud. Kata Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, Luqman ni hidup zaman Nabi Daud. Kata Imam Al-Alusi, Luqman ni hidup zaman Nabi Daud. Kata Imam Al-Qurtubi, Luqman ni hidup zaman dan bertemu dengan Nabi Daud, hidup pada zaman Nabi Daud. Zaman Nabi Daud dia sebelum zaman Sokrates, jauh. Bukan kata dekat. Zaman Nabi Sulaiman pun jauh daripada zaman Sokrates ni. Zaman Nabi Daud jauh lagi, ratus-ratus tahun sebelum tu lagi. Jadi tak kena. Sokrates hidup zaman yang lain. Luqman Al-Hakim ataupun kita sebut Luqman Al-Qurani hidup zaman yang lain. Tak kena. Kemudian kita nak tengok dari segi bangsa. Kata Ibnu Khutaibah, Luqman ni orang Habsyi. Maksud dia orang negro lah. Ringkas cerita. Pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid, Luqman ni orang Habsyi. Pendapat As-Suhaili, Luqman ialah orang Naubah, iaitu satu kumpulan penduduk kulit hitam di Sudan. Kata Qatadah daripada Abdullah bin Zubair, Luqman ni keturunan Naubah, negro juga. Kata Khalid Ar-Rabi', Luqman ni negro juga. Kata Al-Alusi, Luqman ni hamba, negro juga. Kata Sa'id Al-Musayyab, dari Sudan. Sedangkan yang kita tahu Sokrates tadi dari mana? Dari Athena, Greek, Yunani. Luqman dari Sudan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, negro juga, Habsyi. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Musayyab dan Mujahid, Luqman ni negro juga. Ringkas cakap, rata-rata ulama kata negro. Kita nak cari ulama silam yang buat kajian yang mengatakan Luqman ni orang putih, orang Yunani, tak ada. Jadi kita nampak di sini keturunan dah tak sama, rupa dah tak sama. Dari segi zaman tadi dah tak sama. Sekarang dari segi bangsa, Sokrates tu walaupun dia bukan satu orang yang kacak, dia memang wajah dia tak kacak, tapi dia orang putih. Yang Luqman orang negro. Tak kena. Dekat mana kubur makam Luqman Al-Hakim? Kata Hasan Al-Basri, kubur Luqman ni dekat Ramlah, dekat Syam, dekat Syria sekarang. Kata Ibrahim bin Adham, dekat Masjid Ar-Ramlah, Syria juga. Kata Kitab Ruhul Bayan, dekat kota Ar-Ramlah, Syria juga. Kata Qatadah, dekat Ar-Ramlah, Syria juga. Ringkas cakap, kubur Luqman Al-Hakim yang dalam Quran dekat Syria. Sedangkan kubur Sokrates dekat Athena, dekat Greek. Walaupun orang cari tak jumpa, tapi dia kena hukum mati, minum racun di sana, dia dimakamkan di sana, tapi secara sembunyi, tak tahu di mana. Tapi di Greek, kubur Luqman yang dalam Quran dekat Syria. Beza. Apakah pekerjaan Luqman Al-Hakim yang dalam Quran? Kata Imam Ibn Jauzi, Luqman ni satu orang hamba, ataupun sekurang-kurangnya pernah jadi hamba sebelum dimerdekakan. Kata As-Sa'labi, Luqman ni hamba. Kata Ibnu Umar, Luqman hamba. Kata Ibnu Abbas, Luqman ialah penggembala kambing. Kata Ibnu Abbas lagi, penggembala kambing juga. Kata Ibnu Hatim, hamba yang menggembala kambing. Nampak kenal lah. Hamba pun dia, gembala kambing pun dia. Kata Ibnu Wahab, penggembala kambing. Ibnu Khutaibah, hamba kulit hitam. Khalid Ar-Rabi', hamba. Ringkas cakap, kita tak baca semualah, banyak sangat. Ringkas cakap, Luqman Al-Hakim yang dalam Quran, dia seorang hamba, dan dia buat kerja-kerja gembala kambing. Sedangkan Sokrates, dia bukan hamba, dan dia kerja sebagai askar, dan kemudian dia tak kerja. Di situ ada perbezaan. Bagaimana fizikal? Kata Mujahid, Luqman ni bibir dia tebal, kaki dia kengkang. Kata Amru bin Khais, Luqman ni kulit hitam, bibir tebal, kaki terbuka luas. Kengkang lah.
Kata Mujahid, Luqman ni bibir tebal, hitam legam. Kata Ibnu Abi Hatim, Luqman lebih hitam daripada orang Sudan Mesir dan bibir yang tebal. Kata Ibnu Wahab, kulit hitam, dan banyak lagi bawah tu, kita tak sempat tak baca. Ringkas cakap, Luqman Al-Hakim yang dalam Quran, dia satu orang kulit hitam rupa orang negro. Sedangkan Socrates satu orang kulit putih rupa orang Yunani. Tak sama. Jadi kesimpulan kita setakat ini, dari segi zaman hidup tak sama, dari segi bangsa tak sama, dari segi makam, kubur tak sama, dari segi pekerjaan tak sama, dari segi fizikal tak sama. Sampailah kepada bahagian yang keempat. Segmen yang keempat, saya nyatakan pandangan peribadi saya. Pandangan peribadi saya berdasarkan maklumat-maklumat yang ada setakat ini. Luqman bukanlah Socrates, Socrates bukanlah Luqman. Setakat ini. Seandainya selepas ini datang pula maklumat-maklumat baru yang mengukuhkan kata Luqman ialah Socrates, mungkin kita akan ubah fikiran kita. Tapi setakat kajian-kajian yang ada memang jauh beza. Itu pandangan saya. Tak semestinya tuan-tuan bersetuju. Segmen yang terakhir, tuan-tuan bentuklah jawapan sendiri. Betulkah Luqman ni Socrates? Setuju pun tak apa, tak setuju pun tak apa, sebab dia bukan melibatkan akidah kita pun. Kajian kan, nama pun kajian. Bentuk pandangan sendiri. Jadi nampaknya sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Mungkin salah satu kuliah yang terpanjang tu. Jadi pengajaran daripada kuliah kita hari ini, kita nak buat baik pun dah tentu ada orang kutuk. Kita tiba kita nak pakai purdah, dah tentu orang kutuk punya, biasa. Kita buat jahat dan orang kutuk juga. Pakai lengan pendek, perempuan pakai baju lengan pendek, orang kutuk juga. Buat baik pun orang kutuk, buat jahat pun orang kutuk. Jadi kita yang bijaksana, kita yang mantik, yang falsafah tadi, yang beriman pula, kita pilih buat baik. Walaupun orang cakap buat yang baik. Senang. Yang kedua, kalau boleh kita tepatkan salam kita. Salam kita tu maksud dia, kita doakan orang tu, selamatlah kamu. Bukan dia sekadar sapaan. Assalamualaikum. Maksud dia, oi, apa khabar? Bunyi salam tapi niat lain. Dia doa tu. Yang ketiga, kita nak hati kita sejahtera, lebih tenang, lebih sejahtera, lebih aman. Kita jangan duk sibuk-sibuk fikir rezeki orang lain. Tadi kita bagi banyak contoh kan, duk fikir apa dia tu beli kereta baru apa semua. Kita pula sibuk pasal dia beli kereta, rezeki dia, menyebabkan kita tension. Tak payah fikir. Kalau tak fikir, lapang je rasa. Yang keempat, sekiranya kita ni nak buat perhubungan dengan jin-jin, kalau boleh elak. Tapi ada risiko. Macam kita beritahu tadi lah, ada risikonya. Siapa yang tak mau layan, memang ada risiko. Yang kelima, kita nak jadi satu orang yang cerdik pandai, kita mantapkan bahagian agama dulu. Lepas tu nak kaji falsafah tak apa. Sebab kalau kita terus pergi kaji falsafah dulu, agama kita tahu sikit-sikit, kita kaji bahagian falsafah, nanti kita akan termasuk. Dalam internet dia ada satu forum. Saya tak sebutlah nama forum tu, nanti tuan-tuan masuk terpengaruh. Forum tu dia pasal falsafah, pasal sufi, pasal tauhid. Oh, dengar sedap lah ni. Masuk. Dulu saya setahun sekali saya masuk. Sebulan. Dalam setahun sebulan masuk. Sebab kita tak mau habis masa di situ kan. Mereka ni orang Islam lah kau, tapi fahaman tu dah jadi tak betul. Bila cakap, semua cakap benda yang tinggi-tinggi. Ambil kata-kata Jalaluddin Ar-Rumi, ambil daripada kitab-kitab agama lain, daripada kitab hikam, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Tapi sebab dia terlampau berfalsafah sangat, mereka ni jadi macam tak ada agama. Dia jadi agama sendiri-sendiri. Jadi tujuan saya masuk dulu tu dakwah lah. Setahun sekali masuk sebulan. Kat hujung tahun masuk sekali sebulan. Kita ni lah dakwah. Tak boleh pergi lah ni. Golongan tu dia dah sangkut dengan falsafah, dia tak boleh patah balik. Setakat saya masuk tu rasa tak ada seorang pun yang mau. Walaupun dia ada kendur sikit. Dah kendur sikit. Sebab dia nampak agama ni semua sama. Bila agama semua sama, sebab dia kaji tinggi falsafah. Dia kata kitab-kitab ni tak guna. Baik kitab Quran, baik kitab lain, itu karangan manusia. Dia terus tumpu pada yang apa Allah bagi. Macam mana dia nak cakap itu tak tahu.
Nabi Muhammad pun tolak. Dia kata ni penghalang kita. Kita dengan Allah, kita dengan Allah lah, dengan pencipta. Apa hubungan kita dengan Nabi Muhammad pula? Dah ada perantara pula dah. Kan Tuhan tak bagi. Dia petiklah kata-kata ulama sufi apa semua. Mereka ni kaum falsafah, dia bukan sufi. Tapi dia nak tarik orang, dia kata sufi. Kami bincang sufi dalam forum. Orang masuk lah. Bila masuk, terpengaruh dengan mereka ni, tak boleh nak patah balik. Forum tu rasa ada lagi, tapi dah 2 tahun dah tak masuk. Tak sempat. Kalau masuk pun tak guna. Wah, hampir-hampir kata mustahil lah nak tarik mereka ni, tak boleh pergi dah. Dia dah duduk dalam dunia dia dah. Agama-agama Islam. Dia kata agama ni semua sama betul. Tapi dia Islam. Agama semua sama. Jadi bahaya. Kita nak kaji benda yang tinggi-tinggi, kita kuat bahagian asas agama dulu. Jadi rasanya sekadar itu sajalah perkongsian kita pada kali ini. Apa sekiranya ada salah dan silap, saya mohon banyak-banyak maaf lah. Saya sekadar berkongsi, bukan Tok Guru pun tidak, ya? Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Dalam bulan hadapan insya-Allah sambung sikit pasal ilmu falsafah sebab belum habis lagi. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.